我们再一次低头祷告， mari kita berdoa. 我们祷告。 Tuhan, kami berterima kasih kepadamu di hari yang baru, di tahun yang baru. Engkau berkenan memberikan kami satu anugerah yang baru, memasuki hari yang baru. Terima kasih Tuhan, semua ini bukan kebetulan, tetapi kami percaya ada rencana Tuhan. Di tahun yang baru ini kami mau mendengarkan firman-Mu, mengawali perjalanan kami menuju kepada tujuan yang Tuhan inginkan. Berkati hamba-Mu dan penterjemah, berkati jemaat-Mu. Tuhan, biarlah firman-Mu menjadi kekuatan hidup kami. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Shalom saudara-saudara sekalian. 弟兄姐妹，大家平安。 Saya menyampaikan salam selamat tahun baru kepada Bapak dan Ibu sekalian. 祝贺大家新年蒙恩。 Terima kasih untuk Gembala Sidang dan seluruh hamba Tuhan dan majelis pagi ini diperkenankan untuk boleh melayani di dalam ibadah pertama di tahun baru ini. 谢谢主任牧师以及教牧同工，包括全体执事，给我这样的机会，在新一年的开始，在你们当中来分享主的话。 Saudara-saudara, mari kita membaca satu ayat Alkitab yang terdapat di dalam kitab Yeremia pasal yang ke-29 ayat yang ke-11 yang sudah ditentukan. 让我们一起来看耶利米书第29章第11节。 Sebab aku ini mengetahui rancangan-rancangan apa yang ada padaku mengenai kamu. Demikian firman Tuhan, yaitu rancangan damai sejahtera dan bukan rancangan kecelakaan, untuk memberikan kepadamu hari depan yang penuh harapan. 耶和华说：“我知道我向你们所怀的意念是赐平安的意念，不是将灾祸的意念，要叫你们末后有指望。” Saudara-saudara, semalam kita mengakhiri tahun 2024. 昨晚我们已经结束了2024年。 Saya mau bertanya kepada Bapak, Ibu, dan saudara-saudara yang ada di dalam gedung gereja ini. 我想问在座的每位弟兄姐妹， Bagaimana semalam saudara-saudara menutup tahun 2024 ini? 昨天你们是如何结束2024年的呢？ Dengan perasaan apa saudara mengakhiri tahun 2024 ini? 你们结束2024年的时候感觉如何呢？ Dengan sikap yang seperti apa saudara mengakhiri tahun 2024? 你们以怎样的心态走完2024年呢？ Mungkin saudara-saudara ada sebagian di antara kita menutup tahun 2024 dengan berkata, puji Tuhan bahwa sampai 65天我顺利可以经过，因为有上帝的恩典跟我同在。 可能有些人在结束2024年的时候说，感谢上帝karena selama 365 hari ada penyertaan Tuhan di dalam hidupku. Kenapa saudara bisa katakan seperti itu? 为什么你会如此说呢？ Mungkin cita-cita, rencana, harapan saudara tercapai di tahun 2024. 可能是因为你们在2024年的梦想都已经成真了。 Kalau saudara mengalami hal yang seperti itu, tentu kita harus bersyukur kepada Tuhan. 当我们经历这样美好的事情，当然要向神感恩。 Amin. 阿门。 Tetapi sebaliknya saudara-saudara, 相反的呢， ada sebagian orang saudara-saudara menutup tahun 2024有些人是如何结束他们的2020年的呢？ dengan penuh kesedihan, 他们充满着那种悲伤的感觉， dengan penuh kekecewaan, 他们充满着失望， berjalan tersayok-sayok mengakhiri tahun 2024. 他们走的路是崎岖难走的路。
Nah saudara-saudara, apakah Tuhan tidak mengasihi kita? 难道上帝不爱我们吗？ Saya berpikir Tuhan mengasihi kita. 我想上帝仍然爱我们。 Di tengah-tengah kegagalan, di tengah-tengah pergumulan yang kita hadapi di tahun 2024. 我们在2024年所面对的失败，还有种种的挣扎， Kita harus introspeksi. 我们应当反省自己。 Mungkin rencana harapan kita tidak libatkan Tuhan di dalamnya. 可能是因为我们没有邀请上帝参与我们的计划和目的， Atau saudara juga mengandalkan orang lain dan merasa bahwa orang ini akan mampu untuk menolong saudara. 或许是因为你只依靠人，以为这个人会帮助你。 Namanya orang. 所谓的人， Kadang-kala bisa mendatangkan hal-hal yang di luar pemikiran kita. 有时候他们所能给我们的是不如我们所期待的。 Satu kesaksian seorang ibu, saudara-saudara. 有一位母亲的见证， Satu pagi dia berkata kepada suaminya. 有一天早上，她对她的丈夫说 Dia katakan, "Laukong, 她说 suamiku， semalam saya mimpi." 昨天我做了梦。 Suaminya tanya, "Mimpi apa?" 她的先生就问你做什么梦呢？ Istrinya bilang, "Kamu ajak saya pergi ke toko perhiasan, memberikan aku perhiasan." 他的妻子说：“你带我去那个卖装饰品的店，你要买给我装饰品。” Ternyata saudara-saudara dari mereka menikah sampai hari itu, suaminya rupanya belum pernah memberikan sesuatu yang berharga untuk istrinya. 原来自从他们结婚到这时候，她的丈夫从来没有买一项宝贵的礼物给她。 Tetapi mimpi istrinya itu benar, saudara. 但是他妻子的梦是真的。 Lalu suami waktu mendengar istrinya berkata begitu, lalu dia katakan, "Oke, nanti malam saya akan siapkan untuk kamu." 然后她的丈夫说：“好吧，今天晚上我会带你去的。” Dia senang, saudara. 他很高兴。 Dari pagi siang dia gelisah. 从早上到中午，她感到不安。 Dia sebentar-bentar melihat suaminya kapan keluar. 她不断的去观察她的丈夫什么时候会出来。 Karena di dalam pikirannya suaminya hari itu juga akan pergi keluar untuk membeli perhiasan sesuai dengan mimpi istrinya. 因为在她的思想中，她以为她的丈夫就在那一天会带她去买那个装饰品。 So 丈夫的你要好好听啊。 sebagai suami Dengar dengar baik-baik, baik-baik. saudara-saudara. Sampai petang hari sesudah makan, 到了这个中午之后， suaminya berkata kepada istrinya, "Saya akan keluar untuk membeli sesuatu." 丈夫跟他的太太说，他要出去买些东西。 Istrinya katakan, "不要久久你回来哈." 然后呢，istrinya mengatakan jangan pulang terlambat. Suaminya keluar. 然后她的丈夫就出去。 Tidak sampai 2 jam kemudian suaminya pulang. 不到2个小时之后呢，丈夫回来了。 Wah, waktu suaminya pulang, saudara-saudara, dengan sepeda motor, si istri berlari cepat. Dia ingin tahu kira-kira perhiasan seperti apa yang akan diberikan kepada istrinya. 当她发现丈夫回来的时候，她很快的就跑出去迎接她的丈夫。她很想知道丈夫买什么给她。 Saudara-saudara yang sebagai suami, kira-kira saudara bisa tebak nggak? 作为丈夫的你们能够猜得到吗？ Kira-kira istrinya berikan perhiasan yang seperti apa? 大概丈夫买什么礼物给他的妻子呢？ Pasti saudara tidak tahu. 你当然不知道， Karena saya belum jelaskan. 因为我还没有解释。 Suaminya turun dari sepeda motor. 她的丈夫从摩托车下来， Dia bawa bingkisan. 他带着礼物， Dia katakan kepada istrinya, "Ini untuk kamu." 他对妻子说：“这给你。” Wah, istrinya senang, saudara. 他的妻子很高 Dia 兴， cepat-cepat dia pergi ke 然 kamar. 后他就马上 Dia 进 buka 房间， kotak pemberian 他 suaminya. 就赶快的把那个盒子打开， Kira-kira di dalam isinya apa? 大概里面有什么东西呢？ Bisa tebak? 你们可以猜到吗？ Ah?
Dikima. 是美金吗？ dolar Amerika？ Istrinya waktu buka kotak itu dia kaget setengah mati. 当他的太太把那个盒子打开的时候，他非常的惊讶。 Suaminya memberikan sebuah buku penafsir mimpi. 她的丈夫给她一本书，叫做《解梦书》。 Wah, dia kecewa banget. 她非常失望。 Dia berpikir suaminya yang dia harapkan akan bisa menuruti mimpinya. Ternyata malam itu dia cuma memberikan apa? Buku penafsir mimpi. 她本以为她的丈夫可以正如她所梦的送给她礼物，但 Dia 谁 marah 知道 sama 她只是送 suaminya, 给她那个解梦书， Dia 她 marah. 很生气。 Dia katakan, kenapa kamu memberikan itu kepada saya? 为什么你送给我这本书呢？ Suaminya merasa tidak bersalah. 她的丈夫觉得自己没有错。 Suaminya katakan, bukankah kamu bermimpi? 她的丈夫说：“你不是做梦吗？ Buku ini menolong kamu. Kira-kira apa arti mimpi daripada saya memberikan berlian kepada kamu? 这本书将会帮助你去解你的梦。我把这个钻石送给你的意义是什么？ Kita bisa belajar apa, saudara-saudara? 我们能够学习什么呢？ Kadang kala kita terlalu bergantung dan berharap kepada seseorang. 有时候我们太过依赖一个人， Itu sebabnya kadang kala bisa membawa satu kekecewaan kepada kita. 所以我们往往会感到非常的失望， Atau kita juga terlalu percaya diri kepada diri sendiri. 或者是我们对自己太过于自信， Kita lupa, saudara-saudara, bahwa kita ini bukan Superman. 我们忘记了自己不是什么超人， Kita terbatas. 我们有限。 Oleh karena itu, saudara-saudara, kenapa kita bisa gagal? Kita harus introspeksi. 为什么我们会失败呢？这就又需要我们检讨自己。 Namun apapun pengalaman hidup yang sudah kita lalui di tahun 2024. 不管我们在2024年的人生经验是什么， Baik saudara berjalan dengan penuh sukacita, dengan badan tegap sampai pada hari ini. 不管你过去是以怎么样充满着喜乐的心走过你的日子， Atau saudara berjalan terseok-seok sampai hari ini. 或者你已经走过非常难走的旅程。 我用一句话告诉你， Dengan satu kalimat saya mau katakan， 你今天你跟我还存在，因为什么？上帝的应许，上帝的恩典。Amin. Anda dan saya bisa tetap eksis sampai Amin. hari ini, itu adalah anugerah dan janji dari Tuhan. Semalam saudara-saudara saya menelepon jemaat saya, papanya meninggal dunia. 昨天我打电话给我的会友，因为他的爸爸过世。 Waktu saya telepon dia menangis. 当我打电话的时候，他哭泣。 Dia katakan, Pak Bishop, saya berduka sekali. 他说：“会读，我感到非常的伤心。 Kenapa? 为什么呢？ Sebab saya sudah janjian dengan papa saya. 因为我已经向我的爸爸承诺了， Hari ini saya Jingkian. akan bawa papa saya cutko. 今天我会带爸爸出国， Tetapi hari ini papa saya pusat cutko. 但是 Pulang ke surga. 今天我的爸爸不是出国，乃是回天家了。 Saudara-saudara, hari ini Tuhan sudah mengantar kita tahun 2025. 弟兄姐妹，今天上帝已经带领我们进入2025年， Bukan kebetulan, 这不是偶然的， bukan kekuatan saudara. 也不是靠你自己的力量， Tetapi apa? 乃是什么呢？ Anugerah Tuhan. 唯独上帝的恩典。 我昨天看那个新闻，全世界12月最近这个一个礼拜，1 pekan ini terjadi 4 kali musibah pesawat. 我昨天看了新闻，在这个12月份有4次的这个飞机事故。 Yang paling menyedihkan itu adalah para penumpang pesawat Jeju Air dari Bangkok ke Korea. 最惨的就是从
蒙古飞到韩国的这架飞机， Berapa korban? 有几个人死了， 179 orang. 179个人，179个人死。 Di antara korban itu saudara-saudara ada kesaksian dari keluarga yang berduka. 在这些死人的当中，有些他们的家属做了见证， Dia tidak bisa menerima. 他不能够接受。 Kenapa? Karena Wis. mereka merencanakan saudara-saudara tahun ini mereka bersatu keluarga akan pergi piknik. 因为他们已经计划好了，在这一年，他们一家人会一起去旅游。 Saudara dan saya, Tuhan mungkinkan untuk hidup di tahun yang baru. 上帝容许你和我在新的一年里面继续活着。 Seharusnya kita mau berkata kepada Tuhan apa? 我们理当向神说什么呢？ Mau berkata kepada Tuhan apa? 我们应该向主说什么？ Kanjiejo. 不基督喊， Amin. 阿门。 Katakan kepada kiri kananmu. 向你左右的人说， Amin. 阿门。 Kita bisa hidup sampai hari ini, itu anugerah Tuhan. 我们能够继续活到今天，这是上帝的恩典。 Nah saudara-saudara, oleh karena itu mari kita belajar. 因此，让我们学习， Tahun 2025 Tuhan mungkinkan kita untuk hidup dan berjalan. 在2025年，上帝继续引导我们的道路。 Tuhan ingin kita kembali 上帝要我们回到他面前， berjalan 走在 di tahun 2025 ini. 走在这2025年当中。 Nah saudara-saudara, bagaimana kita bersikap? 我们应该有怎样的态度呢？ Saya 2-3 hari ini saudara-saudara, saya tidak percaya dengan ramalan. 我在这2-3天里面，其实我不相信所谓的这个预测或者是算命。 Tapi sebagai bishop, sebagai hamba Tuhan, saya bertanggung jawab untuk boleh menghajar jemaat-jemaat untuk berpikir dalam perspektif iman kekristenan. 但是我作为会徒，我有责任怎么样来教导、鼓励弟兄姐妹，从上帝的角度来思考。 Ramalan peramal 2025 itu kebanyakan berisi apa? Sesuatu yang sangat negatif. 2025年的预测呢，大部分都是消极的、不好的， Membuat dunia itu seperti kelam adanya. 使这个世界变成暗淡无光。 Di antara ramalan-ramalan itu saudara-saudara, saya lihat yang diramalkan oleh peramal orang-orang Tionghoa, dia bilang begini. 在这些预测的人呢，他们做出这样的预测。 Tahun ini tahun apa? 今年是什么年呢？ Nah, saudara masih percaya kan? 你还相信吗？ Ular kayu katanya. Iya toh? 就是木蛇。 Saya nggak tahu ular kayu itu seperti apa. 我不知道那木蛇是怎么样的。 Lalu saya baca, dia katakan saudara-saudara, tahun ular kayu itu ada 7 show itu kira-kira hoki. 他们说呢，这个木蛇的这一年呢，有7种笑是好的， Salah satu dari 7 itu show kelinci. 其中一个就是白兔，笑白兔。 Ini tahun-tahun hoki untuk show kelinci. 这对笑白兔的人来说是幸运的一年。 Wawan nih, 如果你 show kelinci, 你每天没有做工呢? You setiap hari tidak kerja, apakah berkat itu hoki itu bisa turun di dalam hidupmu? 就算你是笑兔子，但是如果你每一天没有工作，祝福会领到你吗？ Tidak mungkin 那是 saudara-saudara. 不可能的事情。 Kekhanensing yo. Tetapi kemungkinannya ada. Kalau namamu hoki. Jikalau namamu 你的名字叫幸运。 Tetapi berkat itu saudara-saudara, engkau akan gapai kalau engkau bekerja. 但是只要你工作，你才能够真正去获得你的祝福福分。 Yang kedua saudara-saudara, 第二， diramalkan tahun ini ada 5 lagi yang sial itu yang dianggap sial. 还有这个预测有5种笑是不好的。 Ini nama-namanya kurang elok, biasanya itu orang pasaran pakai nama-nama itu untuk memarahin orang.
这些的名称是平常人用来去骂 Ya 人。 toh? Misalnya apa? 比如说什么呢？ Monyet, anjing, babi dan sebagainya. 比如说就是猴子啦、狗啦、猪啦这一类的名称。 Nah, katanya yang 5 ini show itu tidak baik. 他们说这些笑都是不好的。 Saya tanya kepada Bapak dan Ibu sekalian. 我想问你们， Kalau engkau adalah orang yang dikategorikan dari 5 show ini. 如果你是属于这5种笑的人， Dan ini tidak baik. Tidak baik. 那这些都是不好的， Tidak ada hokinya. 没有福气。 Apakah saudara bisa berkata kepada Tuhan, Tuhan, gua resign dulu 1 tahun, gua tidak mau hidup. Bisa enggak? 你可以跟上帝说：“上帝啊，我今年不要活着，我暂停可以吗？” Nggak bisa 不 saudara-saudara. 行的。 Hoki tidak hoki, saudara harus jalani kehidupan itu. 有没有福气，你还是要走你的人生道路。 Disinilah sebagai orang percaya, kita harus punya satu perspektif yang berbeda sebagai orang-orang percaya. 这就是我们基督徒应该有的一种视角。 Kita harus percaya bahwa perjalanan hidup kita ada di dalam tangan kuasa Tuhan. 我们要相信我们的人生道路在上帝的掌权当中， Sebab Tuhan menguasai hari esok. 因为上帝掌管明天。 Setiap kejadian di dalam hidup kita tidak pernah luput dari biji mata Tuhan. 在我们的人生里面所发生的一切，从来都不会没有被上帝看见。 Perspektif kita harus meyakini bahwa ada satu rencana Tuhan yang paling indah di dalam hidup kita di tahun 2025. 我们必须有这样的看见，上帝在2025年有一个美好的计划给你和给我。 Itulah yang disampaikan di dalam kitab Yeremia 21 ayat 11. 这就是耶利米书第29章11节所告诉我们的。 Saudara-saudara, ini adalah satu surat yang Tuhan suruh Yeremia menulis kepada bangsa Israel yang waktu itu sedang berada di dalam situasi yang tidak baik. 上帝吩咐耶利米把这卷书写给当时以色列人在不好的情况的时候写给他们的。 Orang-orang Israel sedang berada di pembuangan. 以色列人正在被掳之地， Sudah berada 8 tahun di situ. 他们已经在那里住了8年， Menjadi bangsa yang terjajah. 他们成为这个被这个统治的一个以色列人。 Bangsa yang terbuang. 他们是被遗弃的一个民族， Hidup mereka penuh dengan pergumulan. 他们的生活充满着挣扎。 Di dalam situasi yang seperti itu, 在这样的情况， Tuhan menyuruh Nabi Yeremia 上帝就吩咐耶利米先知， menyampaikan berita tentang isi hati Tuhan. 把上帝的心意传递给他们， Bahwa Tuhan akan memberkati bangsa Israel. 上帝会祝福以色列民。 Meskipun mereka berada di pembuangan itu 70 tahun, saudara-saudara. 虽然他们必须在这个被掳之地住70年之久， Satu masa yang begitu panjang. 是一个相当长的一段时间。 Kenapa Tuhan membiarkan? 为什么上帝让他们这样呢？ 神要磨练他们. Karena Tuhan ingin menguji, membentuk mereka. Tuhan mau supaya mereka belajar setia kepada Tuhan. 上帝要他们学习向上帝忠心， Itu sebabnya 70 tahun mereka berada di dalam pembuangan. 所以他们在被掳之地生活70年之久。 Tapi ada janji Tuhan. 但是在那里也有上帝的应许， Ada janji Tuhan. 有上帝的应许。 Tuhan katakan, aku tidak akan membawa kecelakaan kepadamu. 上帝说：“我不会把灾祸将在你们身上， Tetapi aku akan membawa apa? Damai sejahtera. 我会赐给你们平安。 Cakap ping'an. Damai sejahtera ini， Ini sesuatu yang biasa yang kita pakai. Betul tak? 这是我对吧们常常用的一个字，对哦一个词，对不对？ Ha? Ping'an lulang tatapai lai chole pai si chun de kalui boksu tuan tulang chao tai yen do kai khan jiu si do kai ko hame. Yes，
Setiap kali ketika kita datang ke gereja bersalaman dengan pendeta, dengan penyambut kita selalu Iya, mengatakan Bang. shalom, shalom. Nghe không? Betul kan? Lu có mi bình an, lu kan bu cái con, lu chả ba bơi. So lu tetap baik bela cole baik, lu tetap baik con kami bình an, bình an, bình an. 所以每一次你来做礼拜的时候，遇到人，你的问安就是平安。 Saudara-saudara kata 平安这个字啊， Kata damai sejahtera ini itu berasal dari bahasa Ibrani Shalom. 它是来自于希伯来文 shalom 这个字。 这个字，这个平安的意思， Arti ataupun makna dari shalom ini bukan seperti pengertian secara umum. 不是一般的这个含义。 Kalau kita bicara ping'an, kita berpikir ping'an itu artinya hatiku lagi sukacita. 当我们说到平安的时候，我们以为是因为我们心里感到喜乐。 Kalau kita bicara ping'an itu berarti tidak ada peperangan. 当我们讲到平安的时候，那意味着没有什么的战争。 Bukan itu saudara-saudara. 其实不是这样的意义。 Ping'an itu pengertiannya luas sekali. 这个平安的意义非常广泛。 Pada waktu saudara berkata ping'an itu adalah kata-kata berkat. 当我们谈到平安的时候，其实这是一种祝福的语言。 Di dalamnya itu ada apa? 在里面有什么呢？ Pada waktu saudara berkata ping'an, di dalamnya itu saudara mau berkata, aku memberkati engkau supaya engkau panjang umur. 当我们对一个人说平安的时候，那意味着我要祝福你，使你可以长寿。 Itu harapan kita bukan? 这是我们的期望，对不对？ Saudara di sini ada yang kepingin pendek umur, angkat tangan biar saya berdoa untuk saudara. 有人希望短命吗？你们举手，我为你祷告。 Orang Tionghoa rindu supaya dia panjang umur. 每一个人都希望自己可以长寿。 Panjang umur itu dipakai kata ping'an. 长命呢，他所用的字就是平安。 Yang kedua, 第二， kata ping'an itu artinya apa? Kata ping'an itu artinya sehat walafiat. 平安意味着我们健康无恙。 Itu harapannya kita bukan? 这就是我们的期待，对不 Yang 对？ ketiga ping'an itu apa? 第三，什么是平 Ping'an 安？ itu artinya aku memberkati engkau supaya usahamu berhasil. 我祝福你，使你的事业成功顺利。 Yang keempat ping'an itu apa? Ping'an itu artinya luput dari bencana dan mara bahaya. 平安的意思就是我们可以脱离所有的天灾人祸。 Yang kelima ping'an itu apa? 第五， Ping'an itu artinya hidup rukun. 平安的意思就是和谐相居。 Ping'an itu artinya luas sekali. 平安的意义非常广泛。 Maka saudara-saudara setiap kali kalau saudara bersalaman dengan orang, saudara berkata ping'an shalom. Ingat, itu artinya saudara sedang memberkati lawan bicara saudara. 所以，当你遇到一个人跟他握手说平安的时候，那意味着你正在祝福他。 Itu artinya saudara berkata, 我祝福你身体健康. Itu berarti Anda sedang berkata, saya memberkati engkau sehat-sehat. Seperti yang saya katakan tadi. 就好像我刚才所说的，阿门。 Sekarang praktekkan di kiri kananmu, katakan kepada ping'an, lihat wajah dia. 现在 Ayo, mulai. 向所有的人说平安，看他们的脸。 Yes. 你记得吗？那个平安的意思。 Apakah sudah ingat apa arti 平安itu? 当你跟他握手的时候，你就祝福他， Ketika Anda bersalaman, Anda sedang memberkati dia. 你代表神来祝福他。 Anda mewakili Tuhan untuk memberkati orang Di lain. dalam Yeremia pasal 29 ini, shalom inilah yang Tuhan akan berkati orang-orang Israel yang berada di pembuangan. 在耶利米书29章所提到的平安，就是这样的平安，上帝要祝福在被掳之地的以色列民。 Di dalam segenap hidup bangsa Israel, Tuhan akan memberkati mereka. 上帝会在以色列民各方面的生活中赐福给他们， Dengan shalom itu. 就是以这样的平安赐福他们。 Kalau hari ini ucapan berkat itu Tuhan tujukan kepada bangsa Israel,
hari ini juga Tuhan tujukan kepada kita. 如果上帝会把这样的平安赐给以色列人，今天他也同样会赐给我们。 2025，上帝也要赐给你什么？赐给你什么？平安。 在2025年，上帝也要赐给我们平安。 Oleh karena itu saudara-saudara, apa sikap kita menerima janji Tuhan dan harapan? 我们去这个以怎样的态度来回应上帝的应许呢？ Yang pertama, 第一， jangan takut. 不要害怕。 Saudara-saudara, takut itu adalah merupakan bahagian daripada hidup kita. 弟兄姐妹，害怕的感觉是属于我们生命的一部分。 Saudara pernah merasa takut? 你曾经感到害怕吗？ Ada orang yang tidak pernah takut? 有没有人从来没有感到害怕的？ Ya, Meo? Tak ada. 没有。 Takut itu adalah bahagian dari hidup kita. 害怕是我们生命的一部分， Tetapi ketakutan yang berlebih-lebihan itu sesuatu yang membahayakan diri kita. 但是过度的害怕，它会给自己带来危险。 Itu bukan saja mempengaruhi seluruh eksistensi dari hidup kita, tetapi juga bisa melemahkan iman kita kepada Tuhan. 那不只会影响我们的存在，也会使我们变成非常的脆弱。 Kalau hari ini orang meramal 2025 dengan ramalan yang penuh kegelapan, saudara-saudara, kita orang percaya harus katakan amin karena ada Tuhan menyertai kita. 如果有人预测今年是充满着黑暗、暗淡无光，那么我们基督徒就说阿门，因为我们相信神与我们同在。 Kita boleh takut, tetapi ketakutan itu tidak mempengaruhi iman dan semangat kita. 我们可以有那种害怕的感觉，但不要让那种感觉影响我们的信仰和盼望。 Saudara jangan berpikir kalau Tuhan sudah memberkati kita, 弟兄姐妹，不要这样以为，当上帝赐福我们的时候， maka seluruh hidup kita itu akan mulus seperti jalan tol. 我们的人生就会高速公路一样一帆风顺。 Nggak juga, 事实不是这样的， betul nggak? 对吗？ Iya, Ungnya, Bo? 对不对？ Ya. Yang namanya pergumulan, penderitaan, kesusahan, air mata, itu adalah bahagian daripada hidup kita. 挣扎、苦难、泪水，也是属于我们生命的一部分。 Tuhan tidak pernah menjanjikan langit selalu biru. 上帝也没有允许天会常蓝， Tapi ada satu kalimat dikatakan, Tuhan menjanjikan pertolongan dari atas. 有一句话说，上帝会给我们从上面而来的帮助。 Oleh karena itu kita sebagai orang percaya harus optimis. 所以，作为相信的人，我们一定要乐观。 Kita tidak boleh pesimis menghadapi kehidupan di tahun 2025 ini. 我们不可以以悲观的这个心态来面对2025年。 Apa perbedaan optimis dengan pesimis? 乐观和悲观到底有什么差异呢？ Saudara-saudara, orang yang optimis selalu melihat kesempatan di tengah-tengah kesempitan. 乐观的人，他们往往会在困难当中看到时机。 Sedangkan orang yang pesimis selalu melihat kesempitan di tengah-tengah kesempatan. 悲观的人会在机会当中看到困难。 Tuhan menjanjikan sesuatu kepada kita. 上帝向我们应许， Oleh karena itu saudara-saudara jangan takut sebab ada penyertaan Tuhan di dalam. 我们可以不用害怕，因为有上帝的同在。 Kita bersyukur saudara-saudara sebelum kita mengakhiri setiap tahun selalu ada Natal mengawalinya. 我们感谢主，因为在每一年还没有结束一年的时候呢，在前面我们先庆祝圣诞节。 Natal itu selalu berkata dengungan malaikat puyau ji pa. 在圣诞节的时候，天使说了一句话：“不要害怕，jangan Dia takut。” berkata kepada gembala, jangan takut. 天使对牧羊人宣告：“不要害怕。” Malaikat juga berkata kepada Yusuf, jangan takut. 天使也是向约瑟说：“不要怕。”
Saudara-saudara, Tuhan tahu kita ada ketakutan di situ. 上帝知道我们有害怕的软 Tapi 弱， ingat, Tuhan menyertai kita. 但请记得，上帝与我们同在。 Dengan kehadiran Yesus Kristus, 耶稣的同在， diberi nama Immanuel. 他的名字是以马内利，伊玛诺亚 Dia menyertai kita. 啊，他与我们同在。 Yang kedua, saudara-saudara, Dear. kita harus bersandar kepada Tuhan. 我们要依靠上帝 Donald Trump yang baru terpilih, saudara. 啊。川普他刚被这个中选， Banyak orang tidak suka dengan gaya nyentrik dan kesombongan dia. 很多人不喜欢他的风格，他的那种骄傲的态度。 Di TikTok itu saya melihat sesuatu hal yang bagus. 在 TikTok 我看到有一些好的一面， Dia berkata kepada para pengikutnya, hari ini saya bisa menang. 他告 Oleh 诉他的 karena 跟随者， saya bersandar kepada Tuhan. 他对他的跟随者说：“今天我之所以能够这个胜选，是因为我依靠上帝。” Dan di dalam satu ruangan, saudara-saudara, mereka menyanyikan apa? Menyanyikan lagu puji-pujian rohani. 那么在他们的整个大礼堂里面，他们都以这个属灵的诗歌来赞美上帝， Justru ni真伟大. yaitu sungguh besar Kau Allahku。 Donald Trump, 这就是川普， dia tahu 他知道 dia menang oleh karena dia bersandar kepada Tuhan. 他会这个胜选，是因为他依靠上帝。 Saudara-saudara, ini juga mengingatkan kita kepada cerita Alkitab, bukan? 这提醒我们有关圣经里的故事， Kita tidak bisa mengandalkan diri sendiri. 我们不能够依靠自己， Kita harus bersandar kepada 我们要依靠上帝。 Pada waktu orang Israel mau menuju ke Kanaan, 当以色列人走向迦南之地的时候， mereka mau merebut kota Yeriko. 他们要去这个进入耶利哥城。 Saya tanya kepada saudara, apakah mereka bawa senjata perang yang lengkap? 我问你们，他们是否有这个 No 齐备的那个武器吗？ Tuhan hanya minta bersandar dan percaya kepada 上帝 Tuhan. 只要求他们信靠他。 Saudara-saudara, apa yang terjadi di dalam Yosua pasal 6 itu? 弟兄姐妹，在约书亚书第6章所发生的事情， Yang pertama, 第一， setiap hari 每一天， para imam dan semuanya itu dengan tabut Allah, mereka mengelilingin kota Yeriko. Berapa kali? 众祭司还有以色列民要带着约柜去围 Berapa 绕 kali? 耶利哥城几次呢？ Ini yang lainnya nggak baca Alkitab nih. 其他的不读圣经吗？ Satu kali. 一次吗？ Ada imam, 有祭司， ada tabut Allah, 有约柜， ada sangkakala. 还有这个角。 Pada waktu mereka kelilingi, bangsa Israel tidak boleh bersuara. 当他们围绕耶利哥城的时候呢，以色列人不可以说话。 Ada imam, 有祭司， ada tabut Allah. 有上帝的约柜， Itu artinya apa? 那代表什么？ Itu artinya Tuhan ada di depan mereka. 这表明上帝在他们的前头。 Pada hari yang terakhir, 在最后的一天， pada waktu mereka mengelilingi itu, 当他们围绕的时候， sangkakala dibunyikan. 当他们吹角的时候， Tuhan menyuruh 上帝吩咐什么呢？ supaya apa? 好让他们做什么？ Semua bangsa Israel bersorak. 好让所有的以色列民都要大声呼喊。 Apa yang terjadi? 发生了什么事？ Kota Yeriko runtuh. 耶利哥城摧毁了。 Satu peperangan yang luar biasa. 这是一场非常激烈的战争。 Kenapa mereka menang? 为什么他们会 Karena mereka 得胜呢？ bersandar kepada Tuhan. 因为他们依靠上帝。 Yang ketiga, saudara-saudara, 第三， kita harus memegang janji Tuhan. 我们要抓紧上帝的应许。 Kita tidak boleh melangkah dengan penuh kekhawatiran dan ketakutan yang berlebihan. 我们不可以有过度的焦虑，还有害怕。 Janji Tuhan tidak pernah berubah. 上帝的应许从未改变。 Dia berkata, aku pernah berjanji kepada Abraham, Ishak dan Yakub. 他应许亚伯拉罕、以撒和雅各， Dan kita juga terhisap secara rohani
di dalam keturunan ini. 我们也从属灵方面成为了亚伯拉罕的后裔。 Oleh karena itu, saudara-saudara, mari kita pegang janji Tuhan. 所以我们也要抓紧上帝的应许， 2025 ini mari kita berjalan di dalam jalan Tuhan. 让我们在2025年继续走在上帝的道路上。 Janji Tuhan itu kekal. 上帝的应许itu bisa diandalkan。 Saudara ingat cerita Raja Daud mengalahkan Goliat. 你们还记得大卫如何打败歌利亚呢？ Saudara tahu Goliat itu berapa tinggi? 你们知道歌利亚有几高吗？ Goliat itu tingginya 3 meter lebih. 他的体高大概3米多。 Ada cuma di sini yang 3 meter lebih, coba berdiri. 有没有人是3米高的？ Ada? 可以站起来。 Meo, 没有， 3 meter lebih. 3米高。 Itu dicatat. 这记载， Saudara-saudara, baju yang dipakai oleh Goliat 歌利亚所穿的那些服装， itu hampir 35 kilo, saudara. 大概有这个35公斤。 Senjata yang dia pegang itu hampir 12 kilo. 他所带